Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in barik wasallam amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul 'azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Wa kama qala sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Ta'ala kerana masih lagi diberi kesempatan, diberi masa, diberi peluang untuk kita meluangkan masa untuk kita gunakan dengan sebaik-baiknya di musim PKP ini. InsyaAllah pagi ini kita sambung lagi pengajian kita yang berkaitan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah berpandukan kitab Kifayatul Awam, insyaAllah. Dan kita mulakan dengan bacaan umum kita Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Waalaikumsalam ya Ustaz. Sabahal khair, sabahan nur. Kaifa haluk? InsyaAllah sambung matan dia hari ini. Waalaikumsalam. Amin wa iyyakum. As-sifatus sadisa al-wajibah lahu ta'ala. Sifat yang keenam yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Al-wahdaniyah fi zat was sifat wal af'al. Pada zatnya dan sifat-sifatnya dan af'al-af'alnya atau perbuatan-perbuatannya. Jadi di sini kita tengok dia bila dia kata zat dalam bentuk mufrad, dalam bentuk single. Dalam bentuk single, satu. Tapi kalau sifat dalam bentuk jamak atau plural, was-sifat maknanya dan sifat-sifatnya. Kerana wal af'al dan perbuatan-perbuatannya. Jadi zat digunakan sirah mufrad, satu, single, singular. Tapi sifat dan af'al dan perbuatan, maksudnya perbuatan digunakan sirat plural, sirat jamak. Sebab apa? Di sini kita kena faham. Kita kena faham bahawa zat satu sahaja. Tapi sifat Allah Ta'ala itu banyak. Jadi wahdaniyah fis sifat, maksudnya satu atau esa bagi setiap sifat-sifat. Sebab Allah memiliki sifat yang banyak. Bukan bermakna wahdaniyah fis sifat itu Allah Ta'ala ada satu sifat. Jadi wahdaniyah fis sifat itu Allah Ta'ala ada sifat-sifat yang banyak, tetapi setiap sifat wal af'al dan juga perbuatan Allah. Perbuatan-perbuatan Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz-ustaz belaka ni, alamak segan saya ya. Cancel lah kuliah. Ustaz belaka semua ni dengar. Kalau apa kalau ada salah tolong tunjukkan lah. Saya orang tua baru nak tahqiq. Orang tua baru nak tahqiq. Jadi kalau ada kesilapan tolong betulkan. Saya kalau ada ustaz depan saya, sebenarnya saya tak boleh mengajar, tak kerti nak mengajar. Patutnya saya belajar dengan ustaz-ustaz. Orang awam okey, tak ada masalah. Jadi wahdaniyah fi zat was sifat wal af'al. Jadi kita kena gunakan perkataan dengan betul. Esa pada zat, maksudnya satu zat. Kemudian esa pada sifat-sifat. Pada sifat-sifat. Kerana Allah tak ada sifat yang banyak. Jadi setiap sifat itu esa. Dan esa pada af'al, iaitu perbuatan. Maksudnya kita kongsi-kongsilah muzakarah insyaAllah pada segala perbuatan. Bermakna zat ada muta'addud. Bermakna zat ada muta'addud, iaitu zat Allah tidak berbilang-bilang. Tidak berbilang-bilang. Wa makna kaunullahi ta'ala wahidan fi zatihi. Adapun makna adanya Allah Ta'ala itu satu ataupun esa pada zatnya,
anna zatahu ta'ala laisat murakkabatan min ajza'in. Sesungguhnya zat Allah Ta'ala itu bukanlah suatu yang murakkab ataupun tersusun. Waalaikumsalam warahmatullahi. Satu zat yang tersusun min ajza'in daripada bahagian-bahagian. Kamman muttasilan. Tarkib ataupun susunan itu dinamakan sebagai kamman muttasilan, bilangan yang muttasil, yang tercantum. Ini istilah kena ambil tahu. Kamman muttasilan, kamman bilangan, kam ini bilangan, muttasilan yang bercantum lah di sini, maksudnya yang tercantum, yang bersambung lah. Wa bimakna annahu laisa zatun fil wujud, dan juga dengan satu makna lagi. Waw ni waw ataf. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah sihat. Waw ni waw ataf. Wa bimakna. Tadi kan dia kata anna zahu apa ni, wa makna kaunullahi ta'ala wahidan, kemudian dia atafkan lagi wa bimakna. Jadi waw ataf di sini. Dengan juga makna annahu laisa zatun fil wujud wala fil imkan tushbihu zatullahi, ada zat fil wujud wala fil imkan, tidak juga pada imkan, tushbihu zat Allah Ta'ala. Wa hazihil musyabahah, dan penyerupaan ini al-mustahilah, yang mustahil, tusamma kamman munfasilan, dinamakan bilangan yang terpisah. Okey. Ini cerita pasal zat dulu. Tapi saya biasa suka baca matan dia dulu sampai habis, lepas tu baru saya terangkan. Tak apalah, ni kita tafannun sikit, tukar-tukar sikit kita punya kaedah. Jadi wahdaniyah ni maknanya esa lah. Ada orang kata tak boleh pakai satu, kena pakai esa. Kalau satu itu masih boleh dibahagikan. Contohnya satu sama dengan setengah campur setengah. 1/2 campur 1/2 jadi satu. Maknanya satu itu boleh dibagi setengah. Satu boleh dibagi setengah, boleh dibagi 3, boleh dibagi 4, boleh dibagi ila la nihayatalah lah. 1 per berapa? 1 per 1000, 1 per sejuta, ila ma la nihayatalah. Adat ini kan benda yang la nihayatalah. Jadi tak boleh guna satu, guna esa. Tapi sebenarnya kita bila menggunakan lafaz ini, maknanya tengok adakah lafaz itu bermakna umum atau bermakna khas. Dan ada kaedah kan, maqasidul lafzi biniyatil lafis. Maqasidul lafzi biniyatil lafis. Jadi maqasid lafaz itu diambil kira dengan niat lafis, niat orang yang melafazkan. Jadi sebut satu pun tak apa, sebut esa pun lebih baik. Jadi katanya esa tak boleh dibagi-bagikan. Satu boleh dibagi-bagikan lagi, lepas tu tak boleh sebut satu katanya. Allah Ta'ala guna dua-dua lah. Allah Ta'ala guna wa ilahukum ilahun wahid. Kalau wahid tu secara lughah memang satu. Dan kalau esa tu katanya ahad. Qul huwallahu ahad. Ahad itu esa. Jadi Allah guna dua-dua. Allah guna ahad, Allah guna wahid. Secara lughawinya, secara umumnya, lafaz secara umum yang menunjukkan satu. Cuma kalau kita nak gunakan istilah yang khas, maka di situ kalau satu itu boleh berpecah-pecah, maka bukan itu yang dimaksudkanlah. Satu yang boleh berpecah-pecah, maknanya satu yang satu. Tak ada masalah pada lafaz. Benda tu tak perlulah siapa sebut Allah satu salah. Kena sebut Allah esa dah. Tak perlu sampai tahap takalluf, sampai tahap macam tu. Okey, kemudian bila kata wahdaniyah fi zat dulu fi zat, maka dia memberi dua makna. Satu makna yang muttasil, satu makna yang munfasil. Makna yang muttasil itu makna yang tercantum pada zat. Makna yang munfasil itu yang terpisah daripada zat. Jadi di sini Allah Ta'ala itu, kalau kita kata zat dia itu wahid, dilihat dari segi muttasilnya, bermakna zat Allah Ta'ala itu dia satu, bermaksud
tidak murakkab, tidak tersusun-susun, tidak bercantum-cantum dengan bahagian-bahagian, walaupun dua bahagian sekalipun tidak, apalagi 3, 4 dan seterusnya lah. Jadi zat Allah itu basit, maksudnya dia tidak tercantum-cantum. Jadi kalaulah perkara yang tercantum-cantum itu dia dipanggil kamman muttasilan, bilangan yang tercantum-cantum. Maka di sini dinafikanlah kam muttasil tersebut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dinafikan kam muttasil, iaitu dinafikan bilangan yang tercantum pada zat Allah Taala. Jadi zat Allah Taala itu tidak tercantum-cantum, bukanlah zat yang berjuzuk-juzuk, beranggota dan sebagainya, seperti mana yang didakwa oleh puak Mujassimah, Musyabbihah dan Hasyawiyah. Jadi kita ahli sunnah wal jamaah, zat Allah itu dia esa tidak tercantum-cantum. Dia adalah zat yang basit, jadi bukan murakkab. Kemudian makna yang kedua, Allah itu esa, ini makna yang umum, makna yang semua orang awam tahu, iaitu tidak ada bilangan yang kedua, ketiga dan seterusnya Tuhan selain Allah. Jadi zat Allah itu satu, dialah zat yang dianggap sebagai Tuhan, tidak ada zat lain yang dianggap sebagai Tuhan yang menyerupai zat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu maknanya munfasil, terpisah dari Allah, maknanya selain Allah lah. Bila terpisah dari Allah maksudnya selain Allah. Munfasil tu maksudnya terpisah, maksudnya selain Allah. Jadi selain Allah, selain zat Allah, tidak ada zat yang menyerupai zat Allah, bahkan tidak dianggap sebagai Tuhan. Jadi zat Allah Ta'ala itu unik. Zat Allah Ta'ala itu unik, mukhalafah lil hawadis. Mukhalafah lil hawadis dan qiyam binafsih. Tidak ada zat yang menyerupai zat Allah dan tidak ada zat yang qiyam seperti mana zat Allah Ta'ala. Jadi bahkan zat itu tidak layak dianggap Tuhan, kerana hanya zat Allah sahaja yang layak dianggap sebagai Tuhan. Kerana sesuatu yang murakkab tidak layak dianggap Tuhan. Sesuatu yang murakkab, yang tersusun, yang berjuzuk-juzuk tidak boleh dianggap Tuhan. Kerana apabila sesuatu itu murakkab, maka setiap juzuk daripada murakkab juzuk tersebut, setiap juzuk daripada juzuk yang murakkab itu layak untuk dianggap Tuhan, maka Tuhan jadi banyak. Katalah contohnya Tuhan itu ada beberapa anggota, maka setiap anggota itu Tuhan. Maka setiap anggota itu qiyamnya sifat-sifat wujudi pada anggota-anggota tersebut, maka itu mustahil. Sedangkan Mu'tazilah sendiri mengatakan bilangan sifat sahaja sudah menunjukkan ta'adud qudama, yang menyebabkan keesaan Allah itu dinafikan dengan ta'adud qudama dari sudut sifat saja menurut Mu'tazilah lah. Apalagi kalau ta'adud dari sudut juzuk ataupun murakkab, maka mustahil. Maka sebab tu zat Allah Ta'ala itu esa, dia tidak murakkab. Lepas tu dia layak jadi Tuhan. Yang mana kalaulah ada zat yang murakkab tak layak jadi Tuhan, kerana di situ banyak kelemahan. Antara satu juzuk dengan juzuk yang lain saling iftiqar antara satu sama lain. Dan setiap juzuk itu boleh dianggap Tuhan. Dan kemudian setiap juzuk itu akan ada segala sifat-sifat dia. Maka juzuk 1 ada semua sifat ma'ani, juzuk 2 ada semua sifat ma'ani, juzuk 3 dan begitulah seterusnya. Maka itu semuanya mustahil. Jadi wahid fizzat atau wahdaniyatu fizzat itu ada dua makna. Makna yang pertama inilah makna orang yang belajar, orang yang hanya belajar je faham. Dan makna yang kedua ni boleh kata semua orang beriman, ahli tauhid dia faham. Maksudnya tidak ada Tuhan selain Allah, Allah hanya satu. Hanya zat Allah Ta'ala sahaja yang hanya zat Allah Ta'ala saja yang layak dianggap sebagai Tuhan, tidak ada zat lain yang boleh dianggap Tuhan. Maka penafian yang pertama tadi tidak murakkab dinamakan kam muttasil, dan penafian yang kedua menafikan ada zat yang sama macam zat Allah dinamakan kam munfasil. Itu istilah sajalah. Kam itu bilangan, muttasil itu tercantum, dan munfasil itu terpisah.
Maka di dalam wahdaniyah fi sifat, maka makna sifat salbiah di sini menafikan zat Allah yang tercantum daripada berjuzuk yang berbilang-bilang, dan juga menafikan zat yang munfasil, zat Allah yang menyerupai zat Allah Ta'ala. Sebab apa? Di dalam wahdaniyah ni ada 5 penafian. Dalam pembahasan sifat wahdaniyah ni ada 5 penafian. 2 penafian pada zat, 2 penafian pada sifat, dan 1 saja penafian pada af'al nanti. Sekarang ni kita dah bahas tentang zat Allah Ta'ala. Selesai itu setakat itulah untuk orang awam. Kemudian ada sikit tadi dalam ibarat dia kata annahu laisa zatun fil wujud wala fil imkan. Apa maksud laisa fil wujud dan juga wala fil imkan? Tushbihu zatu ta'ala. Maksudnya di sini bahawa fil wujud itu maksudnya fil kharij lah. Fil kharij. Maksudnya di alam nyata, di realiti, tak kira alam mana sekalipun, maka tidak ada zat yang sedang wujud yang menyerupai zat Allah Ta'ala. Kemudian dia kata wala fil imkan, itu maksudnya tidak ada kemungkinan pun. Tidak ada kemungkinan pun akan wujudnya zat Allah Ta'ala, zat yang seperti zat Allah Ta'ala. Fil imkan pun tak ada, maksudnya kemungkinan besok lah atau lusa atau akan datang munculnya satu lagi zat yang menyerupai zat Allah Ta'ala macam Allah Ta'ala. Mustahil. Dari segi imkan dia pun tak ada. Apalagi dari segi wujud, wujud fil kharij atau wujud sekarang ni tak ada. Tidak ada Tuhan yang menyerupai zat Allah Ta'ala. Itu maksudnya fil wujud wala fil imkan. Wa hazihil musyabaha al-mustahilah tusamma kamman munfasilan. Jadi dinamakan kam munfasil, maka kita menafikan pada wahdaniyatuz zat kam muttasil dan kam munfasil. Fal wahdaniyatu fi zat nafatil kammain al-muttasil fi zat wal munfasil fiha. Maka wahdaniyah pada zat itu menafikan 2 kam, 2 bilangan, iaitu yang muttasil pada zat dan juga yang munfasil pada zat. Wa makna wahdaniyatuhu ta'ala fi sifat. Adapun makna esanya Allah Ta'ala pada sifat-sifat. Fi sifat maksudnya kita terjemahkan pada sifat-sifat. Annahu laisa lahu ta'ala sifatani muttafiqatani fil ismi wal ma'na ka qudratain wa ilmain wa iradatain. Falaisa lahu ta'ala illa qudratun wahidah wa iradatun wahidah wa ilmun wahid. Khilafan li Abi Sahlin al-qail bi anna lahu ta'ala uluman bi'adadil ma'lumat. Sesungguhnya tidaklah bagi Allah Ta'ala itu ada 2 sifat yang sama pada nama dan makna, seperti contoh 2 kudrah, 2 ilmu dan 2 iradah dan seterusnya lah. Dan tidak ada bagi Allah Ta'ala itu melainkan hanya 1 kudrah, 1 iradah dan 1 ilmu. Berbeza dengan pandangan Abu Sahal. Abu Sahal As-Sa'luki, dia mengatakan bahawa ilmu Allah Ta'ala itu berbilang-bilang mengikut maklumatnya. Maksudnya sebanyak mana maklumat, sebanyak manalah itu ilmu Allah. Itu nanti kita bahas dalam sifat ilmu. Nanti kita bahas dalam sifat ilmu. Ini dia hanya bagi contoh. Pendapat itu tertolak lah. Jadi di sini Allah ada banyak sifat, tetapi setiap sifat Allah itu satu saja. Dengan suatu sifat tersebut Allah Ta'ala melaksanakan, nantilah kita bahas sifat-sifat dia ada fungsi dia. Nanti di situ kita akan bahas. Dengan satu sifat saja Allah Ta'ala menggunakan sifat dia untuk fungsi masing-masing lah. Nanti kita bahas dalam bab sifat ma'ani. Di sini nak bagi tahu bahawa sifat Allah Ta'ala itu banyak dan sifat dia satu. Maka di sini walaupun sifat Allah Ta'ala itu banyak, maka itu tidak menafikan keesaan Allah Ta'ala seperti mana dakwaan Mu'tazilah yang mengatakan bahawa sifat-sifat Allah Ta'ala itu tidak wujud, tidak qaim bizat.
kalau sifat itu wujud dan qaim bizat, maka itu akan menyebabkan keesaan itu dinafikan. Kerana apa? Kerana setiap sifat Allah Ta'ala itu qadim juga seperti zatnya, maka di situ akan berbilanglah benda yang qadim. Zat Allah qadim, kudrat dia qadim, ilmu dia qadim, iradah dia qadim dan seterusnya. Maka itu akan menyebabkan dipanggil ta'addud qudama. Ta'addud qudama, berbilang-bilangnya benda yang qadim, maka itu menafikan wahdaniyah, menafikan keesaan Allah. Maka kita ahli sunnah wal jamaah jawab, ta'addud pada sifat qadim ke hadis ke tidak memberi natijah ta'addudnya zat. Sama je, manusia itu ada banyak sifat, tetapi manusia itu seorang je. Zaid seorang tapi boleh ada banyak sifat. Bukannya kalau banyak sifat maka Zaid tu jadi banyak. Tapi Mu'tazilah ni bukan bodoh lah. Dia bukan bodoh. Contoh tu contoh mudah je saya bagi. Mu'tazilah ni dia akan jawab dengan jawapan yang kita pun susah nak sangkal sebenarnya. Jadi kita boleh samakan Zaid dengan Allah Ta'ala. Walaupun Zaid ada banyak sifat, tapi Zaid itu satu. Sama juga Allah Ta'ala banyak sifat, tetapi Zat dia tetap satu. Itu jawapan tu budak sekolah pun faham. Tapi Mu'tazilah bukan begitu. Panjang je dia punya dalil hujah dia dalam kitab-kitab dia lah. Dalam kitab-kitab Asy'ariyah yang besar pun, yang panjang lebar lah, itu akan rad hujah-hujah tersebut. Tapi ini sekadar orang awam mudah-mudah untuk faham. Kita kata bila satu zat yang memiliki banyak sifat tidak menjadikan zat itu berbilang-bilang. Tapi ada lagi hujah-hujah lah yang lebih mantap daripada Mu'tazilah sendiri dan dijawab oleh ulama kita. Itu boleh buka kitab Mutawwalat, kitab-kitab yang besar. Wahaza a'ni at-ta'adduda fi sifat yusamma kamman muttasilan fi sifat. Dan ini yang aku maksudkan, berbilang-bilangnya pada sifat-sifat dinamakan sebagai kam muttasil fi sifat, pada sifat-sifat. Maknanya sifat itu setiap sifat itu tidak berbilang-bilang. Kalau sifat itu berbilang-bilang maka dia adalah kam muttasil. Maka dinafikanlah kam muttasil pada sifat. Bimakna annahu laisa li ahadin sifat bimakna annahu laisa li ahadin sifatun tushbihu sifatan min sifati ta'ala. Dan juga satu lagi makna, dia tertinggal dan di sini. Dan maknanya wahdaniyah fi sifat itu, makna yang pertama tadi, sifat-sifat Allah satu, tidak berbilang-bilang pada setiap sifat. Dan juga bermakna laisa li ahadin, tidak ada bagi seseorang selain Allah lah, sifatun tushbihu sifatan min sifatihi ta'ala, sifat yang menyerupai sifat daripada sifat-sifat Allah Ta'ala. Wa hadza a'ni kauna li ahadin sifatun ila akhirih yusamma kamman munfasilan fis sifat. Dan yang aku maksudkan ini adanya tidak adanya bagi seseorang itu sifatnya menyerupai sifat Allah Ta'ala, itu dinamakan sebagai kam munfasil pada sifat-sifat. Bermaksud sama macam zat tadilah, maknanya pada makna yang kedua itu menafikan bahawa selain daripada Allah tidak ada makhluk, tidak ada manusia dan sebagainya yang mana sifat mereka menyerupai sifat-sifat Allah. Contohnya manusia mendengar, Allah pun mendengar kan. Tetapi mendengarnya manusia itu tidak sama dengan mendengarnya Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti di dalam bab sifat ma'ani saya akan jelaskanlah satu-satu tentang ketujuh-tujuh sifat tersebut, yang boleh kita kata hampir ketujuh tu semua tu manusia pun ada sifat tu. Tapi di sini kita kata hanya sama pada lafaz saja, mushtarak fil lafzi, tetapi tidak sama pada makna. Jadi fal wahdatu fi sifat nafatil kammal muttasila wa munfasila fiha. Maka di sini wahdaniyah pada sifat-sifat itu menafikan juga dua perkara, iaitu menafikan kam muttasil fi sifat, iaitu setiap sifat-sifat Allah Taala itu dia berbilang-bilang, dinafikan.
Bermaksud setiap sifat Allah tu tidak berbilang-bilang, hanya satu. Setiap sifat satu. Dan juga menafikan juga kam munfasil, iaitu yang terpisah, bilangan yang terpisah, iaitu selain daripada Allah Ta'ala tidak ada sifat yang menyerupai sifat Allah Ta'ala. Hanya sama pada lafaz sahaja, dipanggil mushtarak fil lafzi atau ittifaq fil lafzi sahaja, tapi dia berbeza dari segi makna dia. Itu pada sifat. Kemudian wa makna wahdatuhu ta'ala fil af'al. Makna esanya Allah Ta'ala itu pada perbuatan-perbuatan. Annahu laisa li ahadin minal makhluqat fi'lun. Maknanya ialah tidak ada bagi seseorang pun atau satu pun daripada makhluk-makhluk fi'lun, perbuatan. Li'annahu ta'ala al-khaliqu lil af'alil makhluqat. Kerana sesungguhnya Allah Ta'ala lah pencipta bagi setiap perbuatan-perbuatan makhluk, minal anbiya wal malaika wa ghairihima, daripada nabi-nabi, malaikat dan semua sekali. Ataupun selain keduanya, maksudnya semua sekali lah. Wa amma ma yaqa'u min mauti syakhsin, adapun apa yang terjadi pada kematian seseorang, au izaihi inda i'tiradihi masalan, sakitannya ketika sampai masanya, contohnya ala wali au izaihi inda i'tiradihi, dan kesakitan yang diperolehi oleh seseorang ketika dia menentang seorang wali, contohnya minal anbiya, minal auliya, daripada wali. Fahuwa yakhluqullahu ta'ala, fahuwa bi khalqillahi ta'ala, maka dia adalah penciptaan Allah Ta'ala, yakhluquhu inda ghadabil wali. Allah Ta'ala menciptakan kesakitan tersebut ketika wali itu murka, ala hazal mu'tarid, ke atas orang yang menentang wali tersebut. Ini contohlah dia bagi. Orang itu mati, adakah dia mati kerana dia yang buat sendiri, contohnya dia bunuh diri kan? Jadi seolah-olah dia yang mematikan diri dia. Ataupun ketika seseorang itu dia menentang seseorang wali, wali itu murka, tiba-tiba wali itu berdoa, orang tu kena satu musibah misalnya, maka itu semuanya perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Contohlah dia bagi contoh di sini. Wala tufassaru al-wahdatu aw-wahdatu, ada orang suka guna wahdah, ada kata wahdah. Fil af'al, pada perbuatan-perbuatan, biqaulika laisa li ghairillahi fi'lun ka fi'lihi, li'annahu yaqtadi annahu li ghairillahi fi'lun lakinnahu laisa ka fi'lillah wa huwa batilun, bal huwa Allah Ta'ala al-khaliqu lil af'alil kulliha. Jadi di sini dia kata jangan kamu menafsirkan keesaan pada af'al itu, kamu menyatakan iaitu selain daripada Allah Ta'ala itu mereka ada perbuatan tetapi perbuatannya tak sama dengan perbuatan Allah. Seperti mana pada zat dan sifat kan, selain Allah ada zat tapi zat mereka tak sama dengan zat Allah. Selain Allah pun manusia ada sifat, contohnya melihat, mendengar dan sebagainya, tetapi sifat manusia sama dengan sifat Allah. Jadi jangan kamu terjemahkan pada af'al macam tu. Lain makna dia. Menafikan kam munfasil fil af'al di sini. Di sini dia nanti dia sebutlah. Dia agak lain sikit dia punya ibarat dia di sini. Terus dia pergi kepada kam munfasil sebenarnya, tapi dia tak nyatakan ini adalah kam munfasil. Nanti lepas ni baru dia terangkan. Jadi di sini dia tak menafikan kam muttasil pada af'al, kerana memang Allah Ta'ala itu memiliki af'al yang banyak. Jadi muttasil. Jadi muttasil itu maksudnya pada Allah. Pada Allah Ta'ala itu ada af'al yang banyak. Nanti sebentar lagi saya jelaskan. Di sini dia hanya menafikan kam munfasil fil af'al. Dan menafikan kam munfasil fil af'al itu maknanya tidak ada af'al yang af'al yang terpisah dari Allah, maksudnya perbuatan yang terpisah dari Allah, iaitu perbuatan selain Allah lah manusia. Jadi jangan dimaknakan macam zat dan sifat, iaitu selain Allah
tidak ada perbuatan yang menyerupai perbuatan Allah. Jadi seolah-olah di situ ada juga yang berbuat tetapi tak sama perbuatannya dengan perbuatan Allah. Di sini dia kata jangan ditafsirkan macam tu. Sebenarnya bila menafikan kam munfasil fil af'al, mengata tidak ada perbuatan. Tidak ada perbuatan. Kalau pada zat dan sifat, dia tak menafikan wujudnya zat yang lain selain Allah. Dia tak menafikan adanya sifat selain sifat Allah. Cuma dia nafikan persamaan zat dan persamaan sifat. Di sini pada perbuatan dia tak kata macam tu. Dia kata pada perbuatan tidak ada perbuatan selain daripada perbuatan Allah. Yang hanya ada perbuatan Allah sahaja. Dan perbuatan Allah itu banyak, tidak dinafikan kam dia. Maksudnya tidak dinafikan kam muttasil fil af'al. Memang perbuatan yang disandarkan kepada Allah itu banyak. Dan perbuatan yang disandarkan kepada selain Allah itu langsung tidak wujud, tidak ada, dinafikan terus. Tapi ada juga ibarat ulama mengatakan bahawa manusia pun melakukan perbuatan. Sebab apa? Zahirnya kalau kita tengok setiap manusia itu tampak perbuatan pada dia. Bahkan seluruh makhluk tu ada perbuatan pada dia. Sebenarnya yang dinafikan itu bukanlah perbuatan itu. Yang dinafikan itu menciptakan perbuatan itu. Itu sebenarnya yang lebih tepat lah. Maknanya ada saja nanti manusia akan pelik, tak ada perbuatan habis tu. Memang perbuatan itu terjadi pada manusia. Yang dinafikan itu hanyalah menciptakan perbuatan. Manusia tidak menciptakan perbuatan dia sendiri. Bahkan seluruh makhluk tidak menciptakan perbuatan dia sendiri. Yang menciptakan perbuatan dia adalah Allah. Tetapi perbuatan itu terjadi pada manusia. Allah menciptakan perbuatan dan perbuatan itu terjadi pada manusia. Di sini bukanlah bila kita kata tidak menafikan kam muttasil pada perbuatan, jadi Allah Ta'ala itu berbuat. Ini dalam bab sifat af'al Allah Ta'ala ni ataupun af'al Allah Ta'ala ni agak panjang dia punya perbahasan. Saya baca dulu sampai habis ibarat dia, nanti saya jelaskan. Agak panjang dia punya perbahasan dia tentang af'al ni dan banyak khilaf. Fallazi waqa'a minka min harakati yadika 'inda darbi Zaidin. Maka apa yang terjadi daripada pergerakan tangan kamu ketika kamu memukul Zaid, masalah contohnya bi khalqillahi ta'ala adalah dengan ciptaan Allah Ta'ala. Qala Allah Ta'ala wallahu khalaqakum wama ta'malun. Firman Allah Ta'ala, wallahu khalaqakum, Allah lah yang menciptakan kamu, wama ta'malun, dan juga menciptakan apa yang kamu kerjakan. Waw di sini waw ataf, mim di sini mim masdariyah. Jadi wama ta'malun, bila ada mim masdariyah masuk kepada fi'il mudhari', maka dia boleh jadi masdar. Contohnya wallahu khalaqakum wa khalaqa a'malakum. Allah lah yang menciptakan kamu dan juga menciptakan perbuatan kamu, ataupun menciptakan apa-apa yang kamu perbuat, apa yang kamu kerjakan. Nanti jadi Jabariyah pula kan, nanti sabar. Wa kaunu gharillahi ta'ala lahu fa'lun, dan adanya selain Allah Ta'ala itu baginya perbuatan, yusamma kamman munfasilan fil af'al, dinamakan bilangan yang terpisah pada perbuatan-perbuatan. Fal wahdaniyatu al wajibatu lahu Ta'ala, maka wahdaniyah atau esanya, sifat esa yang wajib bagi Allah Ta'ala, nafatil kumum al khamsah, maka menafikan bilangan-bilangan yang 5, al mustahilah yang mustahil. Fal kamul muttasilu fi zat, adapun kam muttasil ataupun bilangan yang tercantum pada zat, tarakkubuha min ajza'in, iaitu tercantum-cantumnya zat daripada juzuk-juzuk. Wal kamul munfasil fiha, dan juga bilangan yang terpisah daripadanya, ayyakuna laha zatun tushbihuha,
adanya zat yang menyerupai zat Allah Ta'ala, wal kamul muttasil fis sifat, dan kam muttasil fis sifat pada sifat-sifat, ayakuna lahu ta'ala kudratani masalan, adanya bagi Allah dua kudrah misalnya, wal kamul munfasilu fiha, dan juga kam munfasil pada sifat-sifat, ayakuna li ghairihi ta'ala sifatun tushbihu sifatan min sifati ta'ala, adanya selain Allah memiliki sifat yang menyerupai sifat-sifat daripada Allah Ta'ala, wal kamul munfasil fil af'al, dan kam munfasil bilangan yang terpisah pada perbuatan-perbuatan, ayyakuna li ghairihi ta'ala fi'lun, iaitu adanya perbuatan selain daripada Allah Ta'ala. Maka ini semua dinafikan. Wa hadzal kumum khamsatu intafat bil wahdaniyah. Kelima-lima kam ini diternafi dengan sifat wahdaniyah al-wajibah lahu subhanahu wa ta'ala, yang wajib bagi Allah Ta'ala. Wa makna al-kam al-adad, yang dan makna kam itu ialah adat, iaitu bilangan. Nanti masuk wad dalil. Okey. Di sini maknanya wahdaniyah itu pada tiga perkara. Wahdaniyah fi zat, yang kedua wahdaniyah sifat, dan ketiga wahdaniyah fil af'al. Dan kemudian bila sifat salbiyah ini kan menafikan. Jadi wahdah itu menafikan ta'addud. Wahdah itu menafikan ta'addud. Maka di sini dinafikan ta'addud berbilang-bilang itu dipecahkan kepada dua dulu, iaitu muttasil dan munfasil. Yang tercantum maksudnya yang berada pada Allah Ta'ala, dan yang munfasil yang terpisah daripada Allah Ta'ala itu selain Allah Ta'ala. Maka di sini ada 6 lah kalau kita pecahkan 3 kali 2, iaitu kam muttasil fi zat, kam munfasil fi zat, kam muttasil fil sifat, kam munfasil fil sifat, atau kam muttasil fil af'al dan kam munfasil fil af'al. So ada 6 kalau kita pecahkanlah 3 kali 2. Zat, sifat, af'al, kedua-duanya ada kam muttasil dan munfasil. Maknanya ada 6. Cuma yang dinafikan hanya 5. Yang dinafikan hanya 5, iaitu kam muttasil dan munfasil pada zat dinafikan. Kam muttasil dan munfasil fis sifat dinafikan. Cuma pada af'al hanya dinafikan kam munfasil sahaja. Maksudnya yang terpisah dari Allah, maksudnya selain Allah tidak ada perbuatan. Dan makna tidak ada perbuatan sama sekali, maksudnya tidak menciptakan perbuatan. Sebenarnya kalau kita tengok sini ada perbuatan. Kita kan sedang berbuat, saya sedang bercakap, saya sedang duduk, kan perbuatan itu namanya. Tapi sebenarnya yang dinafikan itu tidak menciptakan perbuatan tersebut. Allah yang menciptakan perbuatan tersebut, dan perbuatan yang terjadi pada manusia itu dipanggil hasil bil masdari. Hasil bil masdari ataupun dipanggil kasab. Dipanggil kasab. Jadi tidak dikatakan perbuatan secara hakiki, dikatakan perbuatan secara majazi sahaja. Jadi tidak, itu dinafikanlah. Dan sedangkan perbuatan-perbuatan yang merupakan kam muttasil yang dinisbah kepada Allah tidak dinafikan. Okey, perlu diingat di sini Allah Ta'ala itu adalah fa'alul lima yurid. Allah tu memang fa'ilul mukhtar. Allah tu fa'ilul mukhtar, fa'alul lima yurid. Seorang pembuat yang mukhtar, maksudnya yang ada kehendak, yang ada pilihan. Bukan dia fa'ilul muttar. Okey. So, bukan pembuat yang terpaksa. Jadi ingat di sini. Ini penting. Ini nak membezakan kita dengan Ibn Taymiyah dan Wahabi. Ini memang agak susah untuk difahami. Okay, apabila kita melihat seseorang manusia, bila kita lihat manusia, maka kita tengok manusia itu dia bila melakukan sesuatu perbuatan, maka perbuatan itu akan ada 2 atau 3. 2 atau 3 perkara yang berkaitan dengan perbuatan. Okay, perbuatan sebelum tu dalam bahasa Arab dia panggil fa'lun lah. Dia panggil fa'lun. Perbuatan tu dia panggil fa'lun. Jadi apabila ada oleh sesuatu manusia, ni saya bagi contoh manusia lah paling mudah. Maka dah tentulah setiap fa'al itu ada fa'al. Setiap fa'al ada fa'al. Fa'al itu pembuat. Fa'lun itu perbuatan, fa'al itu pembuat. Jadi setiap perbuatan pasti ada pembuatnya. Kemudian fa'al itu terpecah kepada 2. Sebelum ni pun saya pernah sebut dah dalam Mukhalafah lil Hawadis itu, iaitu
Satu dia panggil fi'il lazim, yang kedua dipanggil fi'il muta'addi. Fi'il lazim itu hanya melibatkan fi'il dan fa'il sahaja. Tidak ada yang ketiga. Tidak ada hasil yang ketiga. Tidak ada hasil bil masdari ataupun hasil bil fi'il, tu tidak ada. Yang ada, yang terlibat hanya fi'il dan fa'il. Kemudian yang satu lagi, fi'il muta'addi, itu melibatkan tiga perkara. Ada fi'il, ada fa'il dan ada maf'ul. Ada maf'ul. Objek yang dikenakan pekerjaan ataupun hasil daripada pekerjaan. Jadi dia ada tiga kalau fi'il muta'addi. Jadi pada Allah Subhanahu Wa Taala juga, kalau kita baca Al-Quran, Allah menisbahkan kedua-dua fi'il tersebut padanya. Allah Taala contohnya, waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Waja'a, ja'a itu fi'il lazim, fi'il dan fa'il. Ar-Rahman wala arsyistawa, istiwa itu fi'il lazim. Kemudian ada juga fi'il muta'addi, banyaklah. Allah Ta'ala yarzuqu man yasha, memberi rezeki pada siapa yang dia kendaki. Allah Ta'ala tu yuhyi wa yumit, Allah menghidupkan, mematikan. Allah Ta'ala khalaqa yakhluqu, menciptakan, pastilah ada makhluk, kan? Jadi itu fi'il muta'addi. Okey. Jadi sama ada fi'il itu lazim atau fi'il itu muta'addi, maka tetaplah kedua-duanya ada fi'il dan ada fa'il. Cuma yang bezanya muta'addi ada maf'ul, lazim tidak ada maf'ul. Okey, kata Ibnu Taimiyah, apabila berlaku fi'il dan fa'il, maka pastilah fa'il itu dia berubah-ubah, bergerak dan apa sajalah. Seperti mana manusia apabila dia bercakap, bergeraklah mulut dia bila dia nak buat nasi goreng, kan? Bila dia nak masak nasi goreng, tangan dia, kaki dia, dan begitu juga kalau fi'il lazim, manusia berjalan, manusia duduk, pasti zat dia itu, zat manusia itu akan mengalami pergerakan, harakat dan sukun dan tagayur, berubah-ubah, kan? Begitulah Allah Ta'ala juga, kata Ibn Taymiyah. Bila Allah Ta'ala itu berbuat sesuatu, sama ada fi'il lazim atau fi'il muta'addi, pastilah Allah Ta'ala itu zat dia bergerak-gerak, zat dia berubah-ubah, kan? Dia mengkiaskan Allah kepada manusia. Itu nama satu kaedah yang dipakai oleh Ibn Taymiyah, iaitu qiyasul ghaib ala syahid. Qiyasul ghaib ala syahid, mengkiaskan benda yang ghaib kepada benda yang syahid. Benda yang ghaib ni benda yang tak nampak lah. Benda yang syahid ni benda yang kita lihat, kita saksikan. Jadi Ibn Taymiyah antara usul paling besar dalam mazhab Mujassimah dia, iaitu qiyasul ghaib ala syahid, yang mana kita ahli sunnah wal jamaah tidak pakai usul itu secara mutlak. Kita hanya pakai juga kaedah qiyasul ghaib ala syahid, tetapi hanya kepada perkara yang tertentu sahaja, perkara ghaib yang bukan Allah, yang selain daripada Allah Ta'ala. Dan juga kadang-kadang kita juga pakai sekadar taqribul fahmi, dia panggil. Taqribul fahmi, pendekatan untuk memahami sahaja. Pendekatan untuk memahami, kita gunakan qiyasul ghaib ala syahid, ataupun kita guna untuk mengkiaskan ghaib-ghaib yang selain Allah. Itu pun tidak qat'i, kerana yang ghaib kita tak nampak, tetapi Allah terkeluar daripada qiyas al-ghaib ala syahid. Tetapi Ibnu Taimiyah, ingat, Ibnu Taimiyah inilah kaedah utamanya di dalam berhujjah di dalam akidah dia, yang mana kaedah qiyasul ghaib ala syahid itu dia mengkiaskan Allah kepada manusia. Inilah sebesar-besarnya kaedah Mujassimah, Musyabbihah, Taimiyah, Wahabiyah. Kita ahli sunnah wal jamaah tidak guna qiyasul ghaib ala syahid pada Allah Ta'ala. Jadi dia kata Allah Ta'ala itu fa'ilul mukhtar, fa'al lima yurid. Allah tu memang fa'al. Jadi disebabkan Allah Ta'ala itu berbuat satu perbuatan, sama ada perbuatan yang lazim, fi'al lazim seperti istiwa ataupun maji, dan juga perbuatan yang muta'addi seperti al-khalq, ar-rizq dan sebagainya, maka dah tentulah Allah Ta'ala itu bergerak-gerak. Itulah sebabnya dia mengatakan Allah tu ada tangan, Allah Ta'ala ada mata, ada melihat, sebab dia menggunakan kaedah qiyasul ghaib ala syahid. Kita tak guna. Kita laisa kamislihi syai', kaedah kita mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Itu kita punya kaedah kita. Allah tu mukhalafah lil hawadis. Pasal apa? Kalaulah Allah Ta'ala itu bergerak-gerak, berarti dia adalah
hawadis, kerana tagayyur, harakat, sukun itu sifat nafsiah bagi hawadis. Maka mustahil Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat hadis atau hawadis, kerana Allah Ta'ala itu qadim, kerana bertentangan dengan sifat Allah yang qadim. Yang qadim tidak bergerak, tidak sukun, tidak tagayyur, tidak berubah-ubah. Itu menyalahi konsep qadim. Jadi Allah Ta'ala itu qadim, tidak bergerak, tidak diam, tidak berubah-ubah. Allah Ta'ala itu dia qadim, tidak bergerak, tidak berubah. So, kalau macam tu, kenapa kita nisbahkan fa'il kepada Allah Ta'ala? Kenapa menafikan kam munfasih bil af'al? Hanya Allah saja yang berbuat, manusia tak berbuat, selain Allah tak ada yang berbuat. Jadi kita kata Allah Ta'ala itu segala af'al dia adalah amrun i'tibari, ataupun kita kata tanjizi hadis sifat kudrah dia. Dan ada lagi tanjizi sifat-sifat yang lain. Nanti kita akan bahas dalam sifat ma'ani. Jadi contoh macam ni lah, nak bagi mudah faham. Ini takribul fahmi. Ini bukan nak kiasul syahid ala kiasul ghaib ala syahid. Ini sebagai takribul fahmi. Contohnya ahli sihir kan, pernah tengok dalam magic dalam televisyen tu kan. Contohnya dia ting, tiba-tiba munculnya, keluarnya burung merpati dalam kotak. Betul? Dia tak buat apa pun, dia ting je, dia angguk sikit je. Ini contoh lah. Bukan saya nak kata Allah Ta'ala tu angguk lepas tu jadinya alam semesta ni. Tak. Maknanya istilah yang ulama kita pakai, maksudnya setakat yang akal boleh faham itu, Allah mentanjizkan sifat kudrah dia. Ini akan ada pembahasan dalam sifat ma'ani nanti. Jadi apabila Allah mentanjizkan tu mengimplementasikan, ataupun nak cakap macam mana, mentanjizkan, Allah Ta'ala mengaktifkan lah, bahasa saya, Allah Ta'ala mengaktifkan kuasa dia, maka terjadilah segala makhluk. Maka Allah Ta'ala mencipta dan mentadbirkan segala makhluk ini dengan mentanjizkan sifat kudrah dia. Jadi tanjizi hadis sifat kudrah itu, itulah yang dinamakan af'al Allah, itulah yang dinamakan perbuatan Allah. Maka Allah tak perlu bergerak ke sana ke sini, Allah hanya mentanjizkan sifat kudrah dia, semua alam ni akan jadi. Ada orang tanya, dalam Quran Allah sebut iza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Jika Allah ingin mewujudkan sesuatu, maka Allah Ta'ala akan katakan kun fayakun. Maknanya Allah Ta'ala sebut kun lah. Itu hanya adalah suatu ungkapan dalam bentuk kinayah ataupun mubalaghah ataupun majaz. Allah nak bagi tahu maksud di situ, bagi aku untuk menciptakan alam semesta ini semudah-mudahnya. Seperti kamu manusia, contohnya kamu sebut saja benda tu jadi. Kamu sebut saja benda tu jadi. Kamu sebut saja benda tu jadi. Semudah itu aku boleh buat. Bukan Allah perlu sebut kun pun. Sebab apa? Dari mustahil Allah Ta'ala nak menciptakan sesuatu dia sebut kun. Pasal apa? Sesuatu yang terjadi di alam semesta ni bermula daripada kejadian yang pertama sampai sekarang, tidak henti-hentinya berlakunya segala kejadian. Bahkan dalam satu saat lah kita ambil, dalam satu saat itu berbilion-bilion kejadian sedang berlaku di alam semesta ini. Tak mungkin Allah sebut kun, Allah punya mulut banyak sebut kun serentak, ataupun Allah Ta'ala sebut kun laju-laju, mustahil. Jadi itu hanya satu ungkapan ayat Al-Quran yang mubalaghah, yang majaz, yang sebagai satu kiasan untuk menunjukkan betapa mudahnya bagi Allah Ta'ala untuk menciptakan segala sesuatu. Jadi kalau Allah Ta'ala itu menyebut kun, maka macam mana ketika Allah nak menciptakan huruf kaf dan huruf nun tu, Allah Ta'ala sebut apa? Sebelum huruf kaf dan huruf nun tu wujud, kun tu kan kaf dengan nun. Jadi sebelum kaf dan nun tu wujud, Allah Ta'ala nak ciptakan kaf dan nun, Allah Ta'ala sebut apa? Jadi itu ayat itu hanya mubalaghah. Itu masalah Imam Sanusi dalam syarah Muqaddimat, dia bagi tahu antara sebab-sebab kesesatan, kekafiran dan bid'ah, iaitu orang tu mengambil makna zahir Al-Quran, memahami Quran secara literal, secara zahir, maka dia boleh tersesat. Yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira.
Al-Quran tu boleh menyesatkan ramai orang dan boleh memberi petunjuk kepada ramai orang. Yang tersesat itu bukan salah Quran, kerana dia salah memahami ayat Al-Quran. Sebab tu kalau kita orang awam, jangan nak pandai-pandai memahami Al-Quran. Rujuk kepada kalam ulama yang pakar dalam ayat Al-Quran. Itu pun tengok ayat Al-Quran tu berkaitan dengan akidah ke, berkaitan dengan fiqah ke, berkaitan dengan tasawuf ke, berkaitan dengan kisah ke. Tengok dulu. Kalau ayat Al-Quran tu berkaitan dengan akidah, rujuk ulama akidah. Jangan rujuk ulama fiqah, jangan rujuk ulama kisah. Faham? Jadi ayat itu menunjukkan iza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun, itu bukanlah Allah Taala sebut kun setiap kali nak ciptakan sesuatu. Itu hanyalah lafaz ataupun ayat yang mubalaghah, yang penuh dengan majaz, yang menunjukkan betapa mudah saja bagi Allah Taala untuk menciptakan alam ini. Apa saja yang Allah inginkan, Allah nak cipta begitu mudah, seolah-olah kamu wahai manusia, kalau kamu nak cipta, kamu sebut kun jadi, kamu sebut kun jadi, seolah-olah begitu. Faham? Okey. Jadi bila kesemua af'al itu dinisbahkan kepada Allah, maka tidak dinafilah kam muttasil fil af'al, berbilang-bilangnya perbuatan pada Allah, kerana perbuatan Allah banyak dan perbuatan Allah itu adalah amrun i'tibari, iaitu tanjizi hadis sifat kudrah. Bukanlah bermaksud zat Allah Ta'ala itu bergerak-gerak ketika melakukan perbuatan, sama ada fi'il lazim atau fi'il muta'addi. Faham? Sebenarnya fi'il manusia pun sebenarnya amrun i'tibari. Fi'il manusia pun amrun i'tibari. Yang wujud hanya pergerakan. Jadi Allah Ta'ala bila menciptakan sesuatu pergerakan pada manusia, ini ada pembahasan nantilah. Ada pembahasan tentang kudrah hadisah, nanti akan sambung lagi insya-Allah perbahasan pada kudrah hadisah yang ada pada manusia. Jadi sebenarnya adakah manusia itu dikatakan memang tidak menciptakan langsung perbuatan dia, sehingga apa gunanya tenaga ataupun dia panggil kudrah hadisah yang Allah Taala berikan kepada dia. Nanti ada pembahasan, cuma saya nak beritahu di sini, ketika Allah Ta'ala menciptakan perbuatan pada manusia, iaitu mentanjiskan sifat kudrah dia secara hadis, maka terjadilah perbuatan itu pada manusia, dan ketika itu kudrah hadisah manusia yang Allah Ta'ala beri pada dia itu muqaranah dengan penciptaan perbuatan Allah Ta'ala itu. Jadi dinamakanlah kasab. Jadi kasab itu ataupun perbuatan manusia yang majaz itu, dia muqaranah dengan tenaga yang dalam diri dia, atau dipanggil kudrah hadisah itu hanyalah muqaranah, bukan muassirah. Dia tidak memberi kesan. Manusia ada kehendak dan ada tenaga, ada kudrah hadisah, tetapi dia tidak memberi kesan untuk menciptakan perbuatan, tetapi dia hanya muqaranah saja, bersamaan, beriringan saja dengan perbuatan yang Allah ciptakan untuk dia. Kalau tak faham, cuba dengar ayat ni. Wama ramaita iz ramaita walakinnallaha rama. Wama ramaita, dan tidaklah kamu melempar, membaling wahai Muhammad. Iz ramaita, ketika kamu melempar. Walakinnallaha rama, akan tetapi Allah lah yang melempar. Nak tanya, siapa yang melempar sebenarnya? Dengar baik-baik ayat dia. Wama ramaita iz ramaita walakinnallaha rama. Wama ramaita, tidaklah kamu membaling wahai Muhammad. Iz ramaita, ketika kamu membaling melempar samalah. Walakinnallaha rama, akan tetapi Allah lah yang membaling atau melempar. Sekarang nak tanya sekarang, ayat ni bercanggah kan? Mula-mula kata wama ramaita, nafi, Allah nafi, bukanlah kamu yang melempar wahai Muhammad. Iz ramaita, ketika kamu sedang melempar. Ketika kamu melempar. Tadi kata kamu tak melempar, lepas tu ketika kamu melempar, walakinnallaha rama, tetapi Allah lah yang melempar. Pening kan? Jadi kalau yang tak faham, dia akan pening lah. Kalau belajar akidah, belajar ilmu, dia akan faham. Wama ramaita, makna dia kata ulama, wama ramaita khalqan, tidaklah kamu melempar, maksudnya tidaklah kamu wahai Muhammad menciptakan perbuatan melempar. Iz ramaita, ketika kamu melempar kasban.
iz ramaita kasban, ketika kamu melempar yang dipanggil kasab. Walakinnallaha rama haqiqatan, akan tetapi Allah lah yang menciptakan perbuatan membaling itu secara hakikat. Itu makna dia. Faham? Jadi Allah Ta'ala dah bagi isyarah, tapi payah nak faham lah. Orang awam tu kena belajar dan berguru. Jadi di situ menunjukkan hanya Allah saja yang berbuat, tidak ada selain Allah yang berbuat. Adapun perbuatan itu terjadi pada manusia dipanggil kasab. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Lepas tu timbul pula, habis tu apa guna dosa pahala kalau Allah Ta'ala yang menciptakan perbuatan manusia itu. Allah ciptakan dia solat, dia pun solat. Allah ciptakan dia berzina, dia pun berzina. Lepas tu Allah Ta'ala bagi dia pahala sini, bagi dia dosa sini. Akhirnya Allah masukkan sini syurga dan neraka. So apa fungsi manusia? Jadilah Jabariyah. Kan? Maka Jabariyah pun akhirnya kata berdosa pun tak apa, berzina pun tak apa, kerana semua Allah ciptakan perbuatan, bukan kita yang cipta. Tu dia. Nak kena jawab tu. Jadi kita mengatakan bahawa sebenarnya panjang perbahasan ni, agak rumit juga. Nanti tengok berapa ni. Jadi sebenarnya di manakah diberinya pahala atau dosa tu di mana? Diberinya dosa dan pahala itu adalah pilihan manusia. Pada pilihan manusia. Pada pilihan manusia. Apabila manusia memilih untuk melakukan sesuatu, maka ketika itulah dia diberi dosa kerana dia memilih untuk melakukan perbuatan tersebut. Sekiranya dia memilih untuk melaksanakan solat, maka sekiranya takdir Allah Ta'ala menciptakan perbuatan solat pada dia, maka solatlah dia. Maka disebabkan dia memilih untuk solat, maka dia dapat pahala untuk solat dia. Walaupun yang menciptakan solat padanya adalah Allah. Ketika dia memilih berniat untuk berzina, maka Allah Ta'ala ciptakan perbuatan berzina pada dia, maka dia diberi dosa kerana dia memilih untuk berzina. Atau dia memilih untuk membunuh, dia berniat untuk membunuh orang, ketika dia membunuh, Allah ciptakan perbuatan membunuh itu kerana bersesuaian dengan takdir, kemudian dia diberi dosa dan masuk dalam neraka. Sebab tu kalau ada orang dia tidak sengaja melakukan sesuatu perbuatan tanpa niat, dimaafkan. Innallaha tajawaza an ummati al-khata'a wan nisyan wa mastukrihu alaih. Allah Ta'ala memaafkan umat aku al-khata', tak sengaja, tersalah, wan nisyan, terlupa, wa mastukrihu alaih, dan dipaksa. Kan ada hadis Nabi itu sahih. Jadi manusia itu kalau dia buat tanpa sengaja tak berdosa. Kecuali ada beberapa perkara yang dia buat secara tak sengaja tetap dihukumi di dunia. Contohnya tak sengaja membunuh. Kalau tak sengaja membunuh, sebenarnya tak boleh dilepaskan begitu saja. Perlu dikenakan hukuman. Nanti semua orang bunuh kata tak sengaja. Berzina tak sengaja. Jadi ada perbuatan yang walaupun tak sengaja tetap diberi hukuman, tetapi di akhirat dia selamat. Dia dimaafkan oleh Allah Ta'ala kalau betul-betul tak sengaja. Sebab tak sengaja ke sengaja Allah saja yang tahu. Cuma di dunia ini kadang-kadang sebagian hukum walaupun tak sengaja tetap dijatuhkan hukum. Contohnya tak sengaja melafazkan talak pun kadang-kadang jatuh talak. Itu ada hikmah di sebaliknya. Jadi manusia itu diberi pahala dan diberi dosa kerana dia yang memilih untuk melakukan perbuatan tersebut. Habis itu, adakah dia memilih itu, pilihan dia itu bukan takdir? Secara hakikatnya memanglah takdir, tetapi secara wakilnya, secara real time-nya ketika benda itu terjadi, filhal itu, memang manusia yang memilih. Itu ada pembahasan nanti dalam sifat kudrah dengan iradah tu. Iradah dan sifat iradah nanti akan dibahas lebih terperinci lagi lah. Takdir mubram, takdir muallak, af'alul ittirari, af'alul ikhtiyari, kaitan antara iradah dan perintah Allah. Itu nanti dalam sifat kudrah dan iradah. Ini pasal ada kaitan sikit af'al Allah Ta'ala tadi kan, hanya Allah saja yang melakukan, bukan manusia. Menafikan kam munfasil fil af'al tu, kenapa? Sedangkan kita tahu terjadinya perbuatan pada manusia. Itu saya terpaksa jelaskan sikit lah. Maksud dia akan berkait nanti. Semua sifat ini dia ada kaitan antara satu sama lain.
Jadi setakat itu dulu saya jelaskan perkara ini. Nanti lepas ni kan selesai, lepas dah masuk sifat badaniyah, akan masuk kepada sifat kudrah, iradah. Di situ akan lebih detail lagi saya jelaskan, sebab bab qada dan qadar ni memang ramai orang yang confuse, dan macam-macam ulama-ulama pun confuse kadang-kadang. Konon-konon ilmuwan-ilmuwan pun ada yang confuse juga dalam bab ini. Saya hanya menyampaikan apa yang dipegang oleh ulama Asy'ariyah, Ahlussunnah wal Jamaah. Ada juga pendapat-pendapat lain, Qadariyah, Jabariyah, Mu'tazilah, dan ada yang masih lagi tak dapat nak bezakan antara Qadariyah dengan Asy'ariyah. Dia tungkilkan pendapat ulama tu, menukilkan pendapat ulama ni. Kita dalam Asy'ariyah kita ada ulama yang muktabar. Tidak dinafikan memang ada khilaf di kalangan ulama Asy'ariyah, tetapi dalam khilaf-khilaf itu ada qaul yang muktabar, qaul yang muktamad, yang rajih. Bukan semua pendapat ulama Asy'ariyah itu diambil. Jadi ada beberapa ilmuwan baru ni kecoh dengan masalah Allah Ta'ala tidak menentukan takdir itu. Kalau tak nanti Allah tu zalim, tak adil lah. Itu jahil murakab tu. Walaupun tinggi mana ilmu dia pun jahil murakab. Kita ada penjelasan, ulama kita dah buat penjelasan secara terperinci. Kita tak boleh nak nukil, ulama ni kata, Dr. Said Ramadan Al-Buti kata. Kita Asy'ariyah ada dia punya muhakkik dia. Ada muhakkik dia, dan bukan semua qaul ulama Asy'ariyah tu diambil. Itu kemudian dalam bab kudrah dan iradah, insya-Allah. Dah pun pukul 11, cukup lah panjang-panjang, nanti pening. Nak hadam pun takut tak terhadam kan. Yang lepas-lepas pun tak hadam lagi. Masuk lagi tambah pening. Jadi cukup setakat itu dulu. Nanti ada satu bab lagi, dalil tentang wahdaniyah. Ada sikit penjelasan di situ tentang dalil tu yang wajib kan, kita belajar dalil tu. InsyaAllah kita sambung pada besok hari, insyaAllah. Setakat itu dulu. Apa yang baik daripada Allah Ta'ala, apa yang tak baik kelemahan saya lah. Minta ampun pada Allah, minta maaf pada ustaz-ustaz, ustazah, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, haji, hajah dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi taufik untuk kita faham, kita amalkan dan kita sampaikan pada orang lain, dan kita tangguh majlis kita dengan kafarah majlis. Subhanallah bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin wa iyyakum.